Kenapa harga mahal disebutkan sebagai harga Yahudi? Seorang Yahudi adalah ahli daripada orang Yahudi, iaitu kumpulan etno-keagamaan yang berasal daripada Bani Israel atau Ibrani dari Timur Tengah Purba. Etnisiti, kenegaraan dan agama sangat berkait rapat antara satu sama lain dengan agama Yahudi menjadi keimanan tradisional negara Yahudi. Memeluk agama Yahudi bermaksud seseorang yang telah lahir atau berada dalam kumpulan etnik Yahudi dan ia telah menjadi tradisi orang Yahudi sejak berkurun lama lagi. Mengikut akaun tradisional, sejarah Yahudi bermula dengan patriark biblikal Abraham, Isaac dan Jacob semasa alaf kedua SME. Orang Yahudi menikmati dua tempoh dari autonomi politikal di tanah air mereka, tanah air Israel, semasa sejarah purba. Era pertama iaitu meliputi tempoh dari penghakiman monarki bersatu dan monarki berbahagi kerajaan dari Israel dan Judah berakhir dengan kemusnahan dari kuil pertama pada 586 SME. Era kedua merupakan tempoh dari kerajaan Hasmuni iaitu 140 hingga 37 SM. Sejak kemusnahan dari kuil pertama, diaspora telah menjadi tempat tinggal dari kebanyakan dari dunia Yahudi. Kecuali di negara Israel moden, didirikan pada 1948, orang Yahudi telah menjadi minoriti di setiap negara iaitu yang mereka tinggal dan mereka kerap mengalami penindasan mengakibatkan populasi yang naik turun pada kedua-dua dalam bilangan dan distribusi selama berabad. Menurut kepada agensi Yahudi, sejak dari 2006 terdapat 13.2 juta Yahudi seluruh dunia, 5.3 juta di Israel, 5.3 juta di Amerika Syarikat dan yang tertinggal didistribusikan dalam komuniti dari berbeza saiz. Ini dipersembahkan 0.2% dari anggaran semasa populasi dunia. Bilangan ini termasuk semua yang menganggap diri mereka Yahudi samada atau tidak di penggabungan dan, dengan pengecualian dari populasi Yahudi Israel, tidak dimasukkan yang tidak menganggap diri mereka Yahudi atau yang tidak Yahudi mengikut halakha. Jumlah keseluruhan populasi Yahudi sedunia, bagaimanapun, sukar untuk diukur. Tambahan kepada pertimbangan halahik, terdapat faktor sekular, politikal, pengenalan keturunan dalam mentaksirkan siapakah seorang Yahudi yang meningkatkan bilangan dengan banyak. Sejarah harga Yahudi. Setiap kali rakyat Malaysia nampak sesuatu barang dijual pada harga melampau, akan terpacul keluar satu ayat yang biasa kedengaran, ini jual harga Yahudi ni. Tak kiralah yang jual tu Melayu, Kadazan, Iban, Bajau, Cina atau India, yang akan dipersalahkan tetap orang Yahudi walaupun orang Yahudi duduk beribu-ribu kilometer jauhnya dari kita. Kenapa Yahudi disamakan dengan mentaliti cekik darah ni dan dari mana datang persepsi buruk ini? Sejarah ringkas istilah Yahudi. Yahudi atau Jewish merupakan nama yang diguna bagi menggambarkan kabilah atau komuniti yang dimulakan oleh salah seorang anak kepada Nabi Ya'qub. Bernama Yahuda boleh juga dieja sebagai Yahuzah atau Yehudah, anak keempat kepada Rasul Allah tersebut. Keturunannya yang beranak pinak akhirnya membentuk sebuah kerajaan bernama Kerajaan Yahuda. Sementara istilah Jewish pula merupakan istilah bahasa Inggeris terjemahan kepada Yahuda yang mempunyai sejarah panjang. Istilah Jew masih baru diperkenalkan di kalangan masyarakat barat, bermula daripada penggunaan yang direkodkan kali pertama dalam Kitab Perjanjian Baru bab John surah 18 ayat 35, ditulis sebagai Jew. Sebelum istilah Jew atau Jewish digunakan, istilah Iudaeus digunakan oleh orang Rom merujuk kepada orang Yahudi. Selepas Perancis menjajah England pada pertengahan abad ke-11, orang Yahudi yang menetap di Perancis mula berhijrah ke England mengakibatkan berlakunya asimilasi. Orang Yahudi mula ditulis sebagai Juyu sebelum beberapa variasi ejaannya membawa kepada cara ejaan berbeza seperti U dan Iu. Masyarakat barat melakukan perubahan menetapkan sistem ejaan agar huruf I dan J dibezakan mengikut sebutannya. Ekoran perubahan itu, hanya pada penghujung abad ke-18, ejaan Jew dimaktubkan bagi mewakili orang Yahudi dalam bahasa Inggeris. Sementara kita kekal menggunakan istilah Yahudi dalam bahasa Melayu yang dipinjam daripada istilah asal bahasa Arab.
Stereotaip Yahudi tamak bermula sejak era Jesus Christ. Persepsi orang Yahudi tamak bukan saja popular di kalangan masyarakat Melayu, bahkan sebenarnya kerap kali dipaparkan dalam media barat sendiri. Kartun-kartun popular yang kerap memaparkan satira seperti South Park atau Family Guy sering memaparkan watak Yahudi yang tamak. Siri popular di Netflix berjudul The Umbrella Academy juga dikritik gemar memainkan tema anti-Semitik bagi mencipta persepsi buruk terhadap komuniti Yahudi. Persoalannya, dari mana mulanya persepsi Yahudi tamak ini? Semuanya bermula dari kisah yang berlaku semasa Jesus Christ. Kami gunakan istilah ini kerana kisah ini disebut dalam kitab Bible menceritakan tentang pembelotan dilakukan oleh sahabat Jesus yang bernama Judas Iskariot. Judas yang telah dirasuah bertindak mendedahkan identiti Jesus yang sebenar dengan menciumnya semasa di khalayak ramai sebagai isyarat membolehkan ahli persidangan Sanhedrin yang diwakili berpuluh orang pemimpin Yahudi mengenal pasti Jesus dan memulakan operasi menangkap baginda. Sebelum kejadian itu, Judas telah pergi menemui ahli majlis Sanhedrin berjaya dipujuk untuk bekerjasama membelot sahabatnya sendiri. Ketika itu mereka tidak mengetahui wajah sebenar Jesus Christ yang menjadi ancaman kepada penganut Yahudi. Dalam membantu majlis Sanhedrin mengenal pasti Jesus, Judas dihadiahkan dengan 30 keping perak sebagai ganjaran. Membiarkan sahabat dibunuh demi wang ringgit. Apa yang menyebabkan tindakan Judas itu dipersoalkan sehingga kini khasnya masyarakat Kristian adalah disebabkan statusnya sebagai bendahari tidak rasmi kumpulan 12 orang pengikut Jesus Christ. Judas dituduh mempunyai sifat tamak yang tidak berkesudahan menyebabkan dia mencuri dari simpanan kumpulan sendiri. Tabiat itu bagaimanapun didiamkan saja sahabat-sahabatnya. Selepas kumpulan Yahudi yang berkomplot dengan Judas berjaya menangkap Jesus lalu dibicarakan atas kesalahan menggugat kedudukan agama orang Yahudi, Jesus dijatuhkan hukuman mati oleh Gubernur Judea, lokasi di mana perbicaraan dilakukan. Apa yang berlaku selepas itu, kami biarkan anda fikirkan mengikut interpretasi kepercayaan anda. Kita kembali kepada kisah Judas. Ada kisah yang mengatakan selepas pembelotan itu, Judas merasa kesal tak sudah sehinggakan dia tidak tahu apa hendak dibuat dengan kepingan-kepingan perak yang diperolehinya. Apa terjadi kepada Judas Iskariot? Merujuk Bible, ada beberapa versi berbeza tentang kisah yang berlaku selepas itu kepada Judas dan wang shilling hasil hadiah pembelotannya. Ada yang menyebut dia menggantung dirinya, ada juga yang menceritakan Judas jatuh dari tebing bukit sehingga perutnya terburai. Yang jelas John, Mark, Luka dan Matthew dalam kitab Bible bersetuju bahawa Judas memainkan peranan besar mengkhianati Jesus disebabkan sifat tamak mengejar ganjaran. Walaupun realitinya kesemua 12 orang sahabat Jesus serta Jesus Christ sendiri adalah individu berketurunan Yahudi, perbuatan Judas yang tamak sehingga sanggup melakukan kejahatan mula dijadikan stereotaip bahawa bangsa Yahudi tamak dengan harta serta sanggup melakukan apa saja termasuklah menganiayai saudara sendiri untuk habuan wang. Pewaris keturunan Yahudi mula dituduh tamak haloba. Persepsi yang terbentuk di kalangan orang Kristian terhadap pembelotan Judas bertukar menjadi stigma, menjurus kepada persepsi tentang sifat tamak orang Yahudi dipopularkan gerakan gereja Kristian sendiri. Sejarahnya, sekitar abad ke-12 dan 13, sistem pinjaman wang yang membawa kepada keuntungan berbentuk riba atau faedah kepada pemiutang yang dijalankan peminjam beragama Kristian mula berkurangan jumlahnya selepas gereja Kristian mengeluarkan larangan mengamalkannya. Larangan ini dibuat gereja berdasarkan kepada petikan dalam kitab Bible bab Deuteronomi surah 23 ayat 20 yang mengharamkan pengenalan faedah kepada pinjaman sesama masyarakat Kristian. Bangsa Yahudi pada ketika itu pula berdepan bermacam kekangan yang dikenakan oleh pemerintah ke atas mereka. Orang Yahudi tidak dibenarkan memiliki tanah, tidak dibenarkan duduk di kawasan tertentu serta dilarang daripada menyertai kerja-kerja sebagai profesion. Pendek cerita, orang Yahudi tak dibenarkan bekerja. Atas sebab kekangan-kekangan itu, masyarakat Yahudi melihat peluang untuk mereka menjadi pemiutang wang pautan PDF, meminjamkan wang kepada individu beragama Kristian yang kini tidak lagi dapat terlibat dalam aktiviti pinjaman, dengan faedah dikenakan ke atas semua bentuk pinjaman.
Kesempitan hidup yang melanda masyarakat Kristian memaksa mereka meminjam hanya dari pemiutang Yahudi, mencipta sentimen tidak puas hati ke atas kadar faedah tinggi yang dikenakan. Persepsi meminjam duit dari orang Yahudi memang mencekik darah berbanding peminjam Kristian, terus dipegang sehingga kini. Sehinggakan mana-mana peniaga yang tamak mengejar keuntungan dilabelkan sebagai peniaga yang jual barang harga Yahudi akibat usaha nak untung cepat. Sentimen ini terus diperkukuhkan dengan terbinanya Empire Rothschild yang menguasai majoriti institusi perbankan di dunia. Sama seperti Judas Iscariot, Rothschild juga adalah seorang Yahudi dan nama Rothschild kini sudah sinonim dengan sifat ketamakan mengejar duniawi. Begitulah bagaimana pertelagahan antara masyarakat Kristian dan Yahudi satu masa dulu mencipta persepsi buruk seterusnya menyebabkan peniaga-peniaga di Malaysia yang cekik darah pun turut dilabelkan sebagai peniaga harga Yahudi. Ini tetap berlaku walaupun besar kemungkinan majoriti antara kita tak pernah berjumpa langsung dengan seorang Yahudi seumur hidup kita.